Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera dari saya Ilmi Abdullah dan Eddie. Hari ini kita berada di rumah Pak Dharma Muhammad, seorang penyair, penulis novel dari Kelantan yang dikira sangat konsisten dalam penlibatan dia dalam penulisan. Walaupun dia seorang guru, pesara guru, tapi selepas bersara beliau sangat aktif dengan penulisan itu sendiri. Kadang-kadang hilang dia punya profession sebenar, hakiki. Jadi sebagai siri sejarah-sejarah seni kita yang lalu, hari ini kita nak tahulah sedikit mengenai perkembangan Pak Dharma hari ini, apa yang dia buat hari ini. Sebab lama juga kita tidak bertemu beliau secara dekat begini. Jadi boleh tak Pak Dharma menjelaskan beberapa aktiviti mutakhir dari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya selalu ingat dan hormati saudara Ilmi. Ilmi ini kenalan saya yang lama kerana kita pernah mengajar di sekolah yang sama, mengata subjek yang sama, yang sama-sama kita minat, dan kita selalu berbincang tentang hal-hal kesusastraan dan penulisan sejak lama dulu. Dan seperti yang disebutkan tadi, bahawa kegiatan penulisan artinya minat dalam bidang penulisan tetap subur seperti dahulu. Cuma sekarang ini kegiatan penulisan itu sendiri agak lambat sedikit kerana momentumnya sudah berubah daripada zaman remaja, dewasa, dan sekarang sudah zaman lanjut usia. Keadaannya sudah agak berbeza. Namun bidang persuratan dan minat dari segi membaca itu tetap utuh, dan kegiatan sehari-hari banyak membaca buku-buku yang sekian lama dikumpul. Sekaranglah masanya. Jadi untuk kegiatan penulisan tetap bergerak, tetapi karya-karya eceran seperti sajak sudah tidak tidak dihantar pada penerbitan kerana itu atas pilihan sendiri. Namun kegiatan dari segi peribadi tetap ada seperti penulisan sajak, kisah-kisah tetap ada, dan ada dalam fail-fail simpanan. Jadi banyak kegiatan sekarang ialah tumpuan diberi kepada bidang non-fiction, seperti membaca buku-buku yang selama ini tak sempat diberi penekanan. Jadi selepas bersara khususnya, banyak saya mengumpul buku-buku yang saya minat lah, terutama sekali bidang-bidang falsafah kehidupan. Kerana ini satu minat yang lama sejak daripada dahulu lagi. Bermula daripada saya membaca buku falsafah hidup oleh Hamka. Di situ sudah tercetus benih bahawa hidup di perlu satu renungan yang mendalam untuk mencari jalan kebenaran. Dan mulalah di situ saya bergerak sedikit demi sedikit
merenung kehidupan ini secara lebih dalam, iaitu masuk ke lapisan-lapisan yang kedua, ketiga dan sebagainya. Jadi penulisan kreatif ada, seperti buku-buku dalam bentuk buku khususnya ada, walaupun lambat. Tidaklah tiap-tiap tahun menerbitkan buku, tetapi kumpulan-kumpulan sajak ada diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun ITBM, dan di samping buku-buku non-fiction yang lain. Itu. Ya. Kita apa ingin tahu jugalah, apakah proses kreatif yang Pak Dharma lalui dalam mencipta karya-karya, terutama puisi, novel yang terawal. Jadi nak tahu apa proses kreatif, apa yang disebut lapis-lapis dalam tadi mungkin ini sangat mempengaruhi dalam penciptaan Pak Dharma. Ya. Bila dirujuk kepada bidang penulisan, ini satu dunia yang sangat serius sebenarnya. Kerana penulisan saya selalu kaitkan dengan persuratan. Jadi persuratan dalam makna menghasilkan bentuk karya secara bertulis. Inilah tradisi lama dari dalam dunia Islam itu sendiri, ataupun yang sebelum daripada itu lagi. Cuma dalam masyarakat kita, tradisi penulisan itu dia lewat sedikit perkembangannya dengan tercetusnya alat cetak, mesin cetak. Dari segi hendak melahirkan sebuah karya itu, bagi saya satu penelitian yang serius dilakukan, iaitu memikirkan apa yang hendak ditulis, kerana ini berkaitan dengan menulis. Saya tidak terlibat banyak dalam cerita-cerita lisan, walaupun cerita lisan, tradisi lisan kita itu sangat hebat dari segi pemikirannya, baik dari segi yang berunsur, walaupun unsur-unsur jenaka sekalipun, mempunyai falsafahnya yang tersendiri. Jadi mulai jika mau dilihat dari segi proses, tentulah dia mula daripada dalam diri. Satu proses apapun ia bermula dari dalam diri individu itu sendiri. Jadi saya dah banyak terdedah dengan bahan-bahan seni persuratan ini sejak daripada sekolah, bangku sekolah lagi, dan terus berkembang minat membaca itu sehinggalah tercetus untuk menulis. Jadi proses yang pertama itu ialah meletakkan apa yang kita rasa, yang kita fikir, yang kita mimpikan, yang kita impikan ke dalam bentuk tulisan. Jadi disitulah proses penulisan bermula dengan latar belakang pembacaan buku-buku yang ada yang tersebar pada zaman saya lah. Dari segi perkembangan sastra Melayu itu sendiri, kita perhatikan kegairahan penyair-penyair kita, penulis-penulis kita mencipta inovasi atau eksperimen
Apa pandangan Pak Dharma mengenai hal ini? Ya, sesuatu kreativiti tentulah akan menerbitkan pelbagai bentuk ciptaan, kerana kreativiti itu sendiri adalah sesuatu yang sesuatu ciptaan, dan seseorang boleh merubah bentuk daripada yang asal kepada yang baru, yang maksudnya yang kelainan di sana sini untuk merealisasikan konsep itu sendiri. Bagi saya, sesuatu bentuk karya yang dikatakan arkaik bagi sesuatu bangsa itu, seperti umpamanya pantun. Pantun dari segi inovasi bentuk tu macam sangat-sangat terhad, kerana dia ada peraturan-peraturannya. Tetapi dari segi konten, isi, ia boleh bergerak jauh kepada berbagai-bagai arah lah. Maksudnya berbagai tema, persoalan yang ya. Jadi dari segi bentuk yang sudah yang tetap begitulah. Tetapi dari segi isi, dari segi isi boleh. Ya, betul. Dari segi bahasa, dia mengikut perkembangan semasa, kerana bahasa itu pun ia sesuatu yang dinamik. Dia akan berubah dari segi perbandingan sebagainya. Ya, betul. Itu atas kreativiti sendiri. Saya tengok pengarang seperti Dr. Zakaria Ali, Ya. bahasa dia model biasa, tapi dia punya perbandingan. Misalnya dia kata tepak seperti jantung benda ni. Maknanya denyutan jantung ni sangat tepat. Maknanya sesuatu yang tepat dibandingkan dengan jantung. Tepat seperti jantung benda ni. Jadi ini aspek bahasa yang harus diperhatikan oleh pengarang-pengarang kita. Jangan terlalu klise kan. Jadi aspek ini lah yang menyebabkan sastra kita menjadi sentiasa segar. Sentiasa ingin dibaca. Tapi satu perkara yang kita perhatikan tentang big picture, tentang big picture dalam masyarakat kita. Misalnya sekarang ini aspek politik kita yang begitu bercelaru dan sebagainya. Jadi apakah big picture yang harus kita lihat dalam isu ini? Adakah sastra kita mesti lari daripada big picture dan mengambil persoalan-persoalan kecil ini sebagai sesuatu yang penting dalam berkarya? Jadi yang mana satu? Ya. Manusia dia hidup dengan perasaannya, dan perasaan itu sendiri dipengaruhi oleh persekitarannya, impian-impiannya, pergolakan dalam masyarakatnya. Seperti ini tidak berubah daripada dulu sampai sekarang. Dan apa yang berlaku dalam masyarakat itu tetap ditangkap, dicernakan oleh orang-orang insan seni ini. Jadi apa yang disebut oleh saya Ilmi tadi, sastra dia mencakup apa saja perkara, cuma atas individu itu, bagaimana dia nak
utarakan kepada audiens dia, pada khalayak, tentang permasalahan dalam masyarakatnya, permasalahan dalam individu manusia, baik tak kira bidang lah, sama ada bidang politik, bidang sosial, itu semuanya dibuat berdasarkan pilihan itu sendiri. Kerana kalau kita teliti sastra, dia ada pelbagai persoalan dan perkara diketengahkan. Itu bergantung pada individu pengarang itu. Dia mau cara mana dia hendak zahirkan perasaannya, kritikannya, pandangannya, cita-citanya, harapannya untuk direnung oleh khalayaknya. Jadi persoalan apa yang hendak diketengahkan oleh seseorang penulis itu tidak menjadi satu halangan. Cuma cara menyampaikan itu ada mungkin terikat dengan sesuatu tempat, undang-undang, peraturan yang dia lahir. Jadi macam seperti yang disebutkan oleh Saudara Ilmi tadi, persoalan perkara-perkara politik banyak dibicarakan, ada dibicarakan, tapi mungkin tidak terlalu yang kata mentah, tidak terlalu mentah begitu disogokkan kepada pembaca, tetapi diperhalusi dengan ini atas kemampuan seseorang sendiri, seseorang penulis itu sendiri. Saya perhatikan dalam karya Malaysia, tokoh dari awal lagi sebenarnya penulis tentang politik bangsa dia. Cuba kadang-kadang dia berselindung di balik sastra untuk masyarakat, kemudian sastra untuk seni. Kadang bila masuk sama Merdeka, kita temu dia Kasih Ahmad yang berjuang dalam politik, tapi mengguna puisi-puisi. Diikuti oleh Shah Noh. Shah Noh menulis tentang politik dalam novel-novel dia dalam bentuk kritik sosial. Dan sebelum itu, kalau kita perhatikan Abdullah Musi sendiri banyak membuat kritik sosial. Jadi beliau lah yang memulakan kritik-kritik masyarakat ini dalam karya, diikuti oleh pengarang-pengarang yang kemudian. Tapi pada akhir-akhir ini kita lihat misalnya politik Malaysia ni agak mula mencari definisi baru, di mana perlembagaan negara dulu pun sudah dicabar oleh ahli-ahli politik. Sedangkan ramai yang percaya perlembagaan ini tidak boleh disentuh. Misalnya aspek bahasa, aspek bangsa, aspek agama, agama persekutuan, aspek raja, raja-raja, perlembagaan dan sebagainya. Begitu juga dia demokrasi. Tapi pada hari ini, generasi hari ini, umur 18 tahun sudah boleh mengundi. Jadi Shah Noh misalnya telah menggarap novel-novel cerpen yang begitu mendalam mengenai politik ini. Dan saya lihat beberapa aspek pemikiran Shah Noh itu kadang-kadang selari dengan Syed Qutb, misalnya karya-karya Syed Qutb, misalnya tentang nafsu, tentang kebenaran yang perlu kita cari yang sebenar, seperti Pak Dhamma sebut tadi lah. Jadi ini cabaran penulis kita pada masa ini. Adakah Pak Dhamma setuju dengan pendapat saya? Ya.
penulisan sangat berkait rapat dengan hati manusia itu. Dan manusia ini mesti memikirkan tentang perjuangan hidup, matlamat hidup sesuatu bangsa itu. Dan sejak daripada dahulu, memang daripada dahulu pun kegelisahan dalam masyarakat ini telah dilontarkan dengan pelbagai cara oleh penulis dunia pun begitu. Dan ahli politik, malah ahli politik sendiri kalau peringkat dunia ini, ada yang menulis dalam bentuk-bentuk novel itu sendiri, apalagi dalam orang-orang yang mempunyai idealisme kenegaraan ataupun orang-orang yang terlibat dalam perjuangan sesuatu ism, malah dalam akidah itu sendiri. Jadi ini satu skop yang menarik dari segi kesusastraan, kerana dia boleh menampilkan apa yang dihasratkan, apa yang dicita-citakan. Jadi tentang penglibatan penulis-penulis kita sendiri sejak daripada dulu, memang seperti disebutkan itu, memang menyuarakan pandangan secara kritis. Ada yang protes tentang sesuatu isu, kerana itulah apa yang bergolak dalam jiwa penulis-penulis ini. Dia dapat rasai apa yang bergolak dalam masyarakatnya. Jadi ini orang kata satu perkara yang tak boleh dipisahkan. Cuma perbezaan antara penulis dengan penulis itu dari segi apa yang dah ditumpukan, bagaimana dah disampaikan, ini yang menjadi persoalan. Ya. Okey. Jadi kita berharaplah penulis-penulis baru ni, dan juga penulis-penulis yang lama yang ingin menulis, kena memikirkan tentang menulis untuk seronok dan menulis untuk mencari idea-idea yang kita kira yang perlu kita stabilkan. Saya dalam pantun tu sendiri, banyak idea-idea seperti hutang budi dibawa mati, selalu saya sebut sebagai contoh. Tapi sekarang ni ramai masyarakat kita sekarang ni tidak lagi mengambil budi ni sesuatu nilai murni yang perlu dipegang. Jadi inilah perkara yang saya fikir perlu kita fikirkan. Sebab itu saya akhir-akhir ni cenderung untuk melihat puisi-puisi Iqbal, puisi-puisi Rumi, Jalaluddin Rumi. Saya kagum penyair-penyair lama ni. Dan Hamzah Fansuri misalnya, lebih lama lagi dengan sajak, dengan syair perahu dia, dan Amir Hamzah. Mereka ini menerapkan nilai-nilai yang abadi, yang saya kira universal. Dan sebab itulah Iqbal, Rumi diterima di barat sebagai ahli falsafah, sebab mereka menggali nilai-nilai yang universal, dan bentuk puisinya begitu walaupun bentuk lama tapi begitu cantik kerana gaya bahasa dia. Jadi 3 elemen ini, isi, structure dan bahasa. 3 perkara ini mesti dititik beratkan. Sebab saya perhatikan penulis-penulis baru sekarang
uh, tidak melihat bahasa struktur ni sebagai satu benda yang perlu dipikirkan masa-masa. Saya tertarik dia sekali lagi saya kena sebut iaitu Dr. Zakaria Ali. Dia menulis pada tahun 2021. Novel dia baru saja terjual dan dia ternyata menerap 3 nilai ni. Dan ketiga-tiga nilai ni dibuat dalam satu inovasi yang cukup menyegarkan lah. Sehingga ada orang mencabar kita mana baik baca Quran dengan baca novel. Ada orang tanya dan berkreativiti ni adakah ibadatnya? Jadi apa pandangan Pak Dharma mengenai perkara ini? Ya, secara ilmi menimbulkan banyak persoalan situ tu. Satu tadi tentang menulis untuk seronok, lepas tu menyentuh tentang isi dan bentuk, kemudian persoalan yang kepentingan membaca karya-karya kreatif itu. Jadi perkara yang menarik juga tentang menulis kerana seronok ini, saya rasa lebih baik tukar kepada seronok menulis. Jadi mungkin peringkat awal keseronokan itu positif, nak menimbulkan rasa seronok untuk menulis, biar dari situ dulu supaya hidup, supaya kesinambungan ada dari segi tradisi persuratan yang ditinggalkan oleh generasi dahulu. Ini satu perkara yang sangat bagus. Jadi adakan keseronokan menulis setelah ada keseronokan membaca lah. Dia keseronokan pertama, keseronokan membaca dulu bagi audiens ini, lepas bagi khalayak ini, kemudian keseronokan menulis bagi orang-orang yang ada kesungguhan untuk menulis. Jadi menulis untuk keseronokan itu banyak pentafsirannya. Kalau semata-mata menulis untuk membuaikan perasaan dan emosi yang melulu, itu mungkin tidak patut diteruskan lah. Tetapi kita harus seronok menulis. Pergi kepada persoalan kedua yang ditimbulkan oleh Ilmi tadi, ialah nak menyampaikan buah fikiran. Jadi konten dia tu ada sesuatu isi yang bermakna. Jadi tentang pemikiran, tentang kehidupan, tentang perjuangan, tentang kebenaran. Jadi seronok untuk itu, seronok untuk menyampaikan itu tahap yang inilah. Jadi memanglah nak menyampaikan sesuatu konten atau isi atau substance kepada sastera itu satu hal, dan seperti yang Ilmi sebutkan, saya bentuk, struktur disebutkan tadi itu, dan juga bahasa itu satu hal. Itu dari segi teknik penulisan itu pun satu perkara yang tak boleh diabaikan juga. Dan sebelum ini disebutkan tentang inovasi dan sebagainya, itu harus dilakukan. Jadi kesepaduan antara bentuk dan isi itu seharusnya ada dan bergerak sama pantas ataupun sama padan lah. Kemudian perkara yang mana tak saya rasa tidak boleh kita bandingkan. Baca Quran itu kita tak boleh bandingkan di sini lah.
Itu baca Quran lebih penting pada itu. Ya. Dia kata tidak. Kata saya itu kita kesampingkan dia duduk tempat yang terlalu mulia, tinggi apa semua. Tidak kita tidak, saya rasa tidak mahu sentuh tentang mana baik mana tidak baik. Di situ memang Saya rasa ini sudah ini kebenaran dah. Saya rasa ini masalah pendakwah kita. Pendakwah Jadi- kita rata-rata melihat dakwah itu sebagai aktiviti yang mesti ada kaitan dengan apa yang biasa dia buat. Ya. Sedangkan aktiviti membaca novel, membaca buku, ada ilmunya di situ. Misalnya novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman. Ya. Yang ditulis berdasarkan ayat-ayat Quran. Diwatakkan. Apa yang disebut oleh Quran itu diwatakkan oleh Habibur Rahman dan dikaitkan dengan insiden-insiden semasa di dunia. Seperti di peristiwa di Palestin, keganasan di Rusia, pihak Mossad, CIA yang main peranan menimbulkan masalah dunia sampai hari ini. Kalau kita perhatikan Ukraine dengan Rusia, masih bertelanggah, di Kazakhstan, di Afghanistan. Jadi saya lihat kadang-kadang manusia ni dia perlu diberi bahan bacaan yang berbagai-bagai kan. Bukan satu bentuk bacaan saja. Dan dakwah ini hikmah. Jadi saya pernah ditanya mengenai ini, jadi saya terpaksa menjawab lah. Jadi novel ni sebahagian daripada hikmah dakwah. Hikmah dakwah itu sendiri. Dan satu lagi saya ingin tanya Pak Damar mengenai peranan kritikan kita sekarang. Ada pihak mengatakan pengkritik kita pilih bulu. Dia pilih tokoh-tokoh yang dia rasa kroni dia, baru dia menulis. Misalnya saya pernah ditanya kenapa saya tak sentuh tentang Aziz Rahman. Sedangkan beliau penyanyi besar. Tapi sebagai seorang pengkritik, dia akan melihat apa yang istimewa pada penulis itu, mencari keistimewaan dia. Misalnya Arham Kamar, dia banyak menulis, tapi yang istimewa dia mengambil bahasa Kelantan, falsafah orang Kelantan. Misalnya mudah bahasa, Duk Seller, bahasa dia. Ini istilah-istilah ini sangat mendalam dalam masyarakat orang Kelantan. Jadi pengkritik lain mungkin tidak perasan keistimewaan Arham Kamar ini mengenai ini kan. Manakala Aziz Rahman dia sangat lokal, misalnya watak-watak manusia setempat seperti Awal Gedebel. Ini yang dijadikan saja oleh Aziz. Awal Gedebel. Kalau kita lihat Esok Suman sendiri pun banyak mengambil aspek-aspek lokal seperti Awal Teleng, peristiwa-peristiwa sejarah di Sabah, seperti Angin Timur Laut, cerita-cerita tempatan. Dan cerita tempatan ini, sejarah tempatan ini dibawa pula oleh seperti Fatimah Busu, seperti Shanung sendiri yang bercerita tentang Bukit Seringenge, Bangul Derdak. Sedangkan penulis-penulis dulu seperti Christmas lebih pada tema-tema nasional, perjuangan semangat kebangsaan dan sebagainya. Jadi saya kira ini aspek keunikan yang perlu ada oleh pengarah dan perlu dicari oleh pengkritik. Dan satu perkara yang saya fikir, pengkritik ini kadang-kadang dia kena zalim sikit. Dia sebagai hakim, dia kena zalim sikit. Kena berani mengatakan antara karya baik dengan karya yang tidak baik. Apa pandangan Pak Damar? Istilah kritikan itu kena diluruskan
kerana ramai yang keliru tentang istilah itu. Dia boleh dilihat secara umum, orang selalu menyebut kritikan buku, kritikan sastra dan sebagainya. Memang betul, memang kritikan tu ada tempatnya, tetapi kalau nak melihat dari segi amali yang dilakukan atau yang hadir dalam, bukan kata sastra kita saja, sastra luar pun begitu, dia boleh dipecahkan banyak tentang memperkatakan buku ni, memperkatakan hasil karya sastra ni. Ada banyak lagi istilah, ada memperkenalkan buku, memperkatakan sesuatu buku untuk khalayak, untuk kepentingan khalayak. Lahirnya buku baru, apa yang diperkatakan kandungan dalam buku itu, itu belum tahap kritikan lah. Tapi ada ruangan-ruangan di akhbar atau majalah memperkatakan buku. Tapi secara umumnya memang ada unsur kritikan, tapi dia tidak mengkritik buku. Ada yang mengulas untuk melihat sesuatu secara umum, melihat secara umum, itu pun bukan kata kritikan yang sebenar. Jadi kritikan yang orang kata yang persi ialah dilakukan oleh ahli kritik. Biasanya orang yang mahir dalam sesuatu teori sastra, sama ada teori itu dibina oleh orang lain dan dia bersetuju dengan teori itu, ataupun oleh pembina teori itu sendiri. Dia menggunakan teorinya untuk melihat sesuatu karya berdasarkan teorinya, dan disitulah kritikan berlaku. Jadi kritikan sendiri dalam hal ini ada pelbagai perkara yang kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak jelas, kadang-kadang bercampur aduk, sehingga pembaca dan penulis itu sendiri memberi respon sebalik atau memberi reaksi kepada sesuatu kritikan yang dilakukan. Jadi tentang kritikan itu sendiri bergantung kepada minat pengkritik itulah. Kalau pengkritik itu berpegang, dia nak cari apa dalam sebuah karya, dalam sebuah novel itu. Umpama dia suka melihat karya itu dari segi dia suka karya itu menampilkan ajaran-ajaran agama umpamanya. Jadi dia cuba baca sesuatu karya itu berdasarkan benda yang dia cari itu. Bagaimana pengarang memasukkan unsur-unsur itu dalam karyanya. Jadi kalau pengkritik itu mahu melihat dari segi fenomenologi, fenomena dalam masyarakat, dia akan pergi kepada fenomenologi tadi. Kalau dia suka kepada politik, dia cuba cari unsur-unsur politik dalamnya. Jadi benda ini orang kata bercapah. Jadi kena artinya kalau nak melihat nilai sesebuah kritikan itu, kita kena mengkaji teori-teori kritikan, teori-teori sastra, kritikan, atau bagi yang suka kepada keindahan umpamanya, dia pergi kepada estetika tu banyak. Jadi benda ini berbeza-beza lah. Jadi pembaca sendiri kena matang juga tentang soal ini. Jadi perkara satu lagi tadi yang
kritik harus bersifat Mak. apa, zalim sikit lah. Ya. Kritikan. Ini kritikan ialah mengkritik. Ialah kritikan tu kalau kena lihat perspektif yang betul, dia bagi seseorang pengkritik itu, dia melihat ini kecacatan yang ada pada karya itu berdasarkan teori yang dia pegang. Jadi dia menjalankan tugasnya, memberitahu, bagi teorinya, di sini perlu begini. Jadi mana satu teguran dibuat kepada karya itu, dan penulisnya boleh menilai apa yang yang pengkritik itu buat berdasarkan acuan kritikannya. Dan ini penting bagi penulis juga, supaya dia dapat panduan ke dapat mengetahui di mana kelemahan dirinya dalam bidang penulisan. Mungkin berlaku kekeliruannya, mungkin penulis dia ada tujuannya dia menulis begitu begini. Kemudian pengkritik mengulas dari aspek yang berbeza, mungkin adalah akan berlaku konflik di situ. Akhir sekali, saya lihat sekarang ini trend, ramai orang adakan majlis baca puisi. Bagi saya, baca puisi adalah majlis ilmu, dan saya berpendapat setiap penyair harus ada malam puisinya sendiri. Maknanya Latif Mohidin ada malam puisi dia, Usman Awad ada malam puisi dia, dan begitu juga dengan penyair-penyair baru mesti berusaha mengadakan malam puisi, dan boleh saja ada di mana-mana tempat, asalkan selesa dan dapat membaca dengan tenang, dan pembaca dapat menghayati, dan kemudian ada diskusi-diskusi yang manfaat di malam tersebut. Ada dua aspek di situ, ada dua perkara di situ ditimbulkan. Pertamanya majlis baca puisi pemikiran tadi, mendapatkan pemikiran. Dia majlis ini sebenarnya boleh kena lihat dari sudut yang betul. Apa yang dibuat di tempat kita di sini bercampur antara baca puisi dengan deklamasi di satu majlis yang sama lah. Dalam satu majlis yang sama. Jadi baca puisi lain dengan deklamasi puisi. Baca untuk kita mendapat renungan tentang sesebuah sajak itu kata sajak tu dicipta seperti sajak dalam buku-buku. Penerbitan buku pun dua, seperti buku Gapena menerbitkan buku untuk deklamasi, dan ciri-ciri buku tu lain dengan antologi puisi Kamala dan sebagainya, buku-buku puisi-puisi pemikiran. Dia lain. Dia puisi pemikiran ni puisi untuk baca dalam kamar, atau ada yang kata puisi kamar. Dia baca, renung, dan tidak perlu deklamasi, persatu persembahan seperti pendeklamator kita buatlah. Dia baca dan dapat renung, dapat intipati persoalan atau maksud yang tidak disampaikan oleh penulis. Satu lagi yang puisi deklamasi ini, dia banyak ciri-ciri lain supaya persembahan itu lebih hidup. Unsur-unsur anafora ke, dia punya perulangan ke, bunyi, rentak, irama dan sebagainya itu perlu ciri tambahan kepada penulis itu. Ada yang sebut ini adalah puisi panggung. Puisi panggung ni memang untuk persembahan. Dia kalau
puisi-puisi dia buat untuk puisi pemikiran ni tak inilah dia tak tu ke? itu lain. Agi kalau baca dia Ya. terseronok lah. Tapi kalau menonton dia Okey. membaca. Betul. Dia kena ada satu bentuk persembahan lah. Lepas perkara yang kedua tadi berkenaan dengan puisi, baca puisi perseorangan. Satu penyair, Khusus. satu Ya. Jadi itu baguslah kalau ada inisiatif begitu. Dia boleh khusus untuk dirinya sendiri. Tapi ini perlu pada satu tokoh yang besar lah, yang diakui oleh khalayak dan sehingga dia sanggup mendengar puisi satu orang penyair saja. Itu. Rasa itu. Okey. Itu. Lu baru dah. Itu saja untuk hari ini. Kami di Penyair Channel sangat-sangat menghargai masa dan kesempatan ini, dan kita berharap akan menemui lagi tokoh-tokoh lain untuk diskusi yang seterusnya. Sebab di negeri Kelantan ini masih banyak perkara yang perlu kita cukir. Baik, sekian, terima kasih.